Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurin Alia binti Zamri, nombor matrik 052247. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sarin Fitra binti Sulaiman, nombor matrik 052218. Kumpulan kami akan membentangkan tajuk Abdul Malik bin Marwan. Jadi nama penuh beliau adalah Abdul Malik bin Marwan atau Abdul Malik bin Hakam bin Abu Al-Ash bin Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Beliau telah dilahirkan pada tahun 26 Hijrah. Abdul Malik adalah merupakan seorang khalifah pada zaman dinasti Umayyah di mana beliau telah menggantikan jawatan ayahnya iaitu Marwan bin Hakam. Abdul Malik juga berguru dengan beberapa orang sahabat di Madinah serta telah meriwayatkan hadis mereka seperti Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah. Antara kepribadian beliau adalah Abdul Malik bin Marwan adalah seorang yang berpendidikan serta turut termasuk seorang yang begitu zuhud, faqih dan juga telah dianggap sebagai salah satu ulama besar di kota Madinah. Beliau seorang yang tidak menyukai akan kemewahan dan harta benda. Selain itu, beliau turut menghabiskan sebahagian besar hidupnya di Madinah sebelum beliau menggantikan khalifah. Dan beliau juga tidak meninggalkan Madinah kecuali untuk melakukan haji. Beliau juga sering duduk bersama para ulama zamannya di Madinah serta tinggal di Masjid Rasulullah SAW sehingga beliau telah digelar sebagai merpati masjid untuk menjaganya. Ketika Abdul Malik bin Marwan berusia 16 tahun, beliau pernah mengetuai pasukan tentera Madinah untuk melawan Byzantine ketika pemerintahan Muawiyah. Dan di bawah kekuasaan Abdul Malik, kerajaan Umayyah dapat mencapai kekuasaan dan kemuliaan sehingga beliau ini dilihat sebagai seorang khalifah yang perkasa dan negarawan yang cekap. Beliau juga dikatakan sebagai pengasas kedua kedaulatan Umayyah. Hal ini demikian kerana Abdul Malik juga merupakan salah seorang daripada orang kedua yang terbesar dalam barisan Khalifah Umayyah. Okey, saya akan sambung untuk slide yang seterusnya iaitu peristiwa penting semasa memerintah. Okey, peristiwa yang berlaku semasa Khalifah Abdul Malik bin Marwan memerintah ialah yang pertama pemberontakan Abdul Rahman bin Al-Ash pada tahun 81 hingga 85 Hijrah. Ini Hajaz dan berjaya membawa Iraq di bawah kekuasaannya. Selepas itu, wilayah timur berjaya dikuasai oleh Abdul Rahman kecuali Khurasan. Okey, berlakulah peperangan antara Abdul Rahman dengan penyokong-penyokong pemerintah Bani Umayyah. Dan pada akhirnya Abdul Rahman ni dikalahkan dan melarikan diri sekitar tahun 82 Hijrah, lalu dibunuh pada tahun 85 Hijrah. Ramai ulama yang menjadi pengikut gerakan Abdul Rahman ni telah dibunuh oleh Hajaz. Antaranya ialah Said Ibn Jubair. Peristiwa yang kedua ialah Hajaz Ibn Yusuf As-Saqafi tahun 95 Hijrah merupakan orang yang paling terkenal di kalangan mereka yang rapat dengan Abdul Malik bin Marwan dan sekaligus merupakan gubernur yang paling masyhur dalam sejarah Islam. Hajaz ni adalah salah seorang pemimpin yang memerangi Mus'ab Ibn Zubair yang kemudiannya membawa Iraq di bawah penguasaan Bani Umayyah. Setelah itu Hajaz telah diperintahkan oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan untuk memerangi Abdullah Ibn Zubair dan menakluk Hijaz. Beliau berhasil membunuh Abdullah Ibn Zubair dan menaluki kawasan Hijaz. Seterusnya, beliau telah diangkat menjadi gubernur Hijaz. Apabila berlaku krisis di Iraq, Abdul Malik bin Marwan telah menjadikan Hajaz ni sebagai gubernur. Beliau telah menggunakan pelbagai cara atau kaedah yang kejam dan keras bagi memerangi masyarakat Iraq sehingga menjadikan Iraq ni sebagai sebuah negara yang begitu stabil. Hajaz Ibnu Yusuf Ibnu As-Saqafi ni dia memiliki peranan yang sangat besar dalam menghapuskan rintangan yang dihadapi oleh pemerintahan Bani Umayyah. Kekerasan yang diamalkan menjadi satu kepastian bagi beliau demi mencapai keamanan dan kedamaian. Untuk peristiwa yang ketiga ialah puak Khawarij ni dia berjaya mencapai kemajuan di Iraq dan Jazirah Arabia. Namun begitu, tentera-tentera Bani Umayyah ni berjaya menaklukki mereka dan menghapuskan sebahagian besar daripada mereka. Pemimpin Khawarij yang terkenal pada tempoh tersebut adalah Qatari Ibnu Al-Fuj'ah dan Syabab Ibnu Ash-Shaybani. Seterusnya kita masuk kepada dasar dan jasa Abdul Malik bin Marwan. Kejayaan Abdul Malik bin Marwan ni dalam mempertahankan integriti daulah Bani Umayyah telah memberi kesan yang positif terhadap kemajuan daulah ini.
Sebab rintangan dan halangan yang terpenting dalam usaha mempertahankan dan memperkembangkan kekuatannya ini telah diselesaikan dengan baik. Khalifah Abdul Malik bin Marwan ni, dia membuat beberapa pembaharuan untuk memperkemaskan lagi pentadbiran pemerintahan. Antara pembaharuan yang dilakukan adalah menjadikan bahasa Arab ni sebagai bahasa rasmi dalam pentadbiran di seluruh wilayah Bani Umayyah. Arabisasi yang dilakukannya adalah termasuk Arabisasi pejabat cukai dan pejabat keuangan. Dasar ni diarahkan untuk diguna pakai sebab bahasa yang digunakan untuk aktiviti pentadbiran kerajaan dekat daerah pada masa sebenarnya adalah bukan bahasa Arab. Seperti yang diketahui, sebelum ni zaman Nabi, zaman para sahabat dan zaman awal Bani Umayyah, semua dokumen yang berkaitan dengan kehidupan direkodkan dalam bahasa Arab. Setelah Parsi, Syria dan Mesir bergabung, pemerintah Islam iaitu Khalifah Umar Ibn Al-Khattab ni menyatakan bahawa dokumen yang berkaitan dengan negara ini perlu direkodkan dalam bahasa bangsa masing-masing. Kesan dia ni, Jabatan Keuangan negara ini dikendalikan oleh penduduk asli bukan Islam yang memahami bahasa mereka sendiri. Ketika Abdul Malik bin Marwan ni berkuasa, beliau menghapuskan bahasa bangsa mereka dan menetapkan bahasa Arab ni sebagai bahasa rasmi dalam pentadbiran. Dasar ni merupakan dasar pertama yang diterapkan pada bahasa rasmi pemerintahan lah. Dasar ni mula dilaksanakan di Syria dan Iraq, kemudian Mesir dan Parsi. Bahasa Arab ni dia menerima kata-kata input yang baru. Kata-kata baru ni diambil dari wilayah yang ditakluki. Apa yang lebih menarik lagi, bahasa Arab ni dia mempunyai fleksibiliti untuk menerima kosakata yang baru. Oleh itu, bahasa Arab ni dia menjadi sangat kaya dengan kosakata dan istilah-istilah. Yang kedua, menggunakan mata wang negara dan mencetak mata wang dengan kerap. Khalifah Abdul Malik bin Marwan ni telah menggantikan mata wang yang sebelumnya dengan 2 shilling Arab. Ketika pemerintahan Nabi Muhammad SAW dan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, mata wang yang digunakan pakai adalah sebagai alat tukar atau alat bayaran. Mata wang tersebut adalah mata wang Rom dan Parsi. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab memerintah, mata wang ni mengalami banyak kerosakan. Lepas tu Abdul Malik ni dia mengeluarkan jenis mata wang baru yang dapat dianggap sebagai mata wang rasmi pemerintah Islam. Mata wang Islam ni terbuat daripada emas iaitu dinar, perak iaitu dirham dan gangsa fals atau fus. Salah satu sisinya tertulis dengan kata-kata La ilaha illallah dan sisi lain pula ditulis dengan nama Khalifah. Khalifah Abdul Malik ni telah menetapkan 3 matlamat utama dalam ekonomi mata wang. Matlamat tersebut ialah yang pertama, membebaskan negara Islam dari menggunakan mata wang asing iaitu Rom dan Parsi. Pembebasan ini sama ada dari sudut ekonomi dan pembebasan dari unsur-unsur bukan Islam pada mata wang. Yang kedua, menyatukan seluruh umat Islam dengan satu mata wang saja setelah terdapat pelbagai mata wang yang dikeluarkan oleh gubernur. Ini menimbulkan kesukaran bagi umat Islam, terutama bila terdapat perbezaan antara nilai dan berat antara dua-dua mata wang inilah. Yang ketiga, kerajaan sahaja yang berhak mengeluarkan mata wang tersebut. Yang ketiga pula, memperbarui pelbagai penulisan Arab. Dasar yang dilakukan oleh Abdul Malik bin Marwan ni berdasarkan penilaian terhadap 2 kelemahan bahasa Arab. Pertama, bahasa Arab ni dia mengandungi huruf konsonan yang dapat disebut dalam beberapa bunyi vokal. Sebenarnya ini telah menyukarkan masyarakat Islam yang bukan berasal daripada Arab untuk memahami dan bertutur dalam bahasa Arab. Yang kedua pula, beberapa huruf Arab ni memiliki bentuk yang sama. Contohnya macam da dengan sa dan lain-lain lagi lah. Hajjaj Ibn Yusuf Al-Thaqafi ni dia memperkenalkan huruf vokal dan menggunakan titik untuk membezakan beberapa bentuk huruf dengan bentuk yang sama. Pembaruan yang dilakukan oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan ni dan Gubernur Hajjaj ni menjadikan bahasa Arab ni nampak lebih sempurna dan dalam masa yang sama dia menghilangkan kesulitan bagi pembaca yang luas di kalangan orang bukan Arab. Dasar yang keempat ialah pembaharuan dalam sektor kewangan sehingga pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Umat Islam ni hanya diwajibkan membayar zakat dan mereka bebas daripada kharaj dan jizyah. Ini telah mendorong orang yang bukan Islam ni untuk memeluk Islam. Dengan cara ini mereka dibebaskan dari melakukan pembayaran kharaj dan jizyah. Lepas tu mereka meninggalkan ladang mereka untuk mencari nafkah di bandar-bandar besar, contohnya sebagai tentera lah. Fakta ni telah menimbulkan masalah bagi ekonomi negara. Profession yang asalnya iaitu sebagai petani dan tugaskan mereka untuk membayar sejumlah kewajipan sebelum mereka memeluk Islam, iaitu kharaj dan jizyah lah. Keputusan Abdul Malik bin Marwan ni tentunya ditentang hebat oleh kaum Mawali.
Okey, sebab ketidakpuasan hati ni, mereka ni telah beralih-arah, iaitu menyokong gerakan propaganda Abbasiyah untuk menggulingkan Daulah Bani Umayyah. Jasa kepimpinan Malik bin Marwan yang lain. Okey. Yang pertama, mempertahankan kelangsungan Daulah Bani Umayyah. Yang kedua, menciptakan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pentadbiran negeri. Yang ketiga, menyempurnakan mushaf Al-Quran. Yang keempat, mengendalikan kawasan yang berada dalam cengkaman orang bukan Islam. Okey. Yang kelima, menyusun pentadbiran negara untuk mengumpulkan dan memeriksa dokumen penting milik negara. Yang keenam, melantik orang-orang yang berwibawa untuk menjawat jawatan gubernur dan memerintah di kawasan yang dianggap sebagai penting. Okey, yang terakhir, mengurangkan gangguan dan ancaman dari sekumpulan orang yang memartabatkan martabat negara. Di akhir pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, beliau telah meninggal pada bulan Syawal 86 Hijrah, sewaktu beliau berusia lingkungan 60 tahun. Sejarawan kemudian mengenal beliau sebagai Abdul Muluk atau Bapa Raja kerana keempat-empat puteranya iaitu Al-Walid, Sulaiman, Yazid II dan Hisham merupakan khalifah dinasti Umayyah yang membawa dinasti itu mencapai ke zaman kegemilangannya. Abdul Malik juga telah meninggalkan karya-karya terbesar di dalam sejarah Islam. Beliau telah memerintah selama 21 tahun 8 bulan. Di antara hikmah dari kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan adalah yang pertamanya, semangat juang dalam mempertahankan suatu negara, wilayah atau suku kaum. Yang kedua adalah beliau memperlihatkan kelangsungan ataupun kesejahteraan hidup dengan memperbaiki fasiliti negara yang bertujuan untuk memakmurkan rakyat agar mereka dapat hidup dengan lebih selesa. Seterusnya adalah beliau juga memudahkan seluruh umat Islam untuk membaca sebuah kitab suci dengan menyempurnakan mushaf Al-Quran. Beliau juga selalu bersemangat dalam menyebarkan dan menjaga agama Islam. Selain itu, beliau juga tidak melakukan sesuatu tindakan ataupun sesuatu perkara secara emosi. Beliau juga mempunyai sikap adil sesama manusia, sehingga kan beliau ini tidak mempunyai sikap pendendam. Yang terakhirnya adalah beliau juga merupakan seorang yang dapat menerima kritikan daripada orang lain. Jadi setakat itu saja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.